Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Muhammad Izamuddin bin Razumi dari kelas DJL 2A, pemegang nama matrik 10 DJL 19F 1011. Peranan sains teknologi Islam seterusnya ialah manusia dapat berkarya dan berinovasi khususnya dalam media sosial. Contohnya berkarya dalam YouTube, ustaz-ustaz memberi ceramah. Jadi benda ini dapat memudahkan kita untuk menerima ilmu daripada ustaz-ustaz atau penceramah-penceramah inovasi yang lain. Terusnya, sains teknologi Islam dapat membantu kita untuk memenuhi keperluan seharian. Contoh, makanan. Pada situasi COVID-19 ni, kita tidak boleh keluar. Jadi kita menggunakan alat teknologi untuk order makanan dari GrabFood atau dari kedai-kedai yang berdekatan dengan WhatsApp pada tuan kedai ke apa ke. Jadi itu dapat memudahkan juga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Roslan dari kelas DJL 2A. Nama matrik saya 10 DJL 19F1015. Hari ini saya akan menerangkan peranan sains teknologi dan kesejahteraan dalam Islam pada alam sejagat. Yang pertama, membantu manusia mengenali Allah sebagai pencipta alam ini. Ayat Al-Quran banyak menyebut dan menggalakkan kita supaya berfikir, menyelidik dan mengkaji. Penyelidikan Islam berdasarkan kepada wahyu Allah yang membawa setiap ke arah kebaikan. Kepuasan yang kita dapat hari ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan segalanya di dunia ini. Kewujudan alam ini adalah sebagai tanda kebesaran Allah dan kewujudannya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Imran bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Kedua, supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan akan sesuatu perkara. Manusia menggunakan akalnya dengan pengetahuannya untuk meramal sesuatu perubahan cuaca, menentukan tarikh dengan melakukan pencerapan bulan, iaitu mencerap bulan dan bintang, akan dapat memberikan ketentuan, contohnya tarikh awal puasa dan tarikh awal bulan dan lain-lain. Okey, sekian, terima kasih kepada saya. Nama saya Muhammad Adin Syakmal bin Muhammad Suhaili, Chemistry 10 DJL 19F1006, dan pada hari ini saya akan bercakap tentang kejuruteraan dari aspek bahasa dan istilah. Okey, satu, kejuruteraan termasuk dalam bidang sains gunaan yang berkaitan dengan teori asas dengan mereka bentuk sesuatu hasil keperluan dan kegunaan yang boleh memberi khidmat kepada manusia. Yang kedua, kejuruteraan juga bermaksud proses mereka bentuk teknologi dengan kaedah yang lebih efisien. Seterusnya, kejuruteraan dari aspek keilmuan Islam. Yang pertama, kejuruteraan adalah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kepandaian untuk menggunakan teknologi secara efisien bagi tujuan kebaikan manusia. Yang kedua, kejuruteraan dalam Islam digunakan untuk membantu dalam memenuhi tugasan khalifah secara lebih berkesan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmudani bin Salihuddin dari kelas DJL 2A. Nombor matrik saya 10 DJL 19F1030. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang peranan sains dan teknologi kejuruteraan Islam kepada manusia dan alam sejagat. Sains ialah satu perkara yang tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Bila kita bercakap tentang sains, kita akan bercakap tentang Islam. Dalam kajian saya mendapati sains berlaku apabila
satu eksperimen, hipotesis dan pengamatan yang sebenar untuk mengetahui keputusan-keputusan dan mengeksploitasi apa yang ada di muka bumi ini dan di alam semesta. Dengan adanya teknologi dan sains Islam, lahirlah tokoh-tokoh dan saintis Muslim, iaitu mungkin dikenali sebagai tokoh-tokoh sains Islam yang mengembangkan teknologi dan sekarang digunakan pakai dalam teknologi seharian sekarang.